Pemilikan tanah merupakan faktor penting tanda kekuasaan sesebuah bangsa di tanah air mereka sendiri. Di Malaysia, Tanah Rizab Melayu diwujudkan bagi memastikan suatu kawasan tanah yang tertentu telah diwartakan khusus untuk orang Melayu sahaja. Namun pembangunan bagi Tanah Rizab Melayu ini dilihat masih kurang memberangsangkan. Apakah faktor penyebab ia tidak dibangunkan dan bagaimana ia mampu diubah? Itu akan kami kupas sebentar lagi bersama tetamu yang dijemput khas ke studio, Presiden Syarikat Perubahan Negara Berhad, Datuk Dr. Kamarul Rashdan Saleh. Namun sebelum itu, kita saksikan dahulu pandangan orang ramai mengenai Tanah Rizab Melayu ini. Kita saksikan. Daripada kefahaman saya, Tanah Rizab Melayu ni adalah kira kerajaan akan memperuntukkan reserve khas untuk orang Melayu. Jadi contohnya macam tempat yang dekat Kuala Lumpur ni, kat Kampung Baru ke, jadi dia diperuntukkan khas untuk Melayu saja. Ya. Tanah Rizab Melayu ni yang saya tahu memang dialokatkan untuk orang Melayu lah yang dapat tanah tu. Maksudnya tanah tu berada di seluruh Semenanjung dan setiap negeri tu dialokasikan untuk reserve Melayu. Tahu saya, Tanah Rizab Melayu ni adalah tanah milik orang Melayu yang kita tidak boleh jual kepada orang lain. Terutama sekali orang asing lah, maksudnya bukan orang Melayu lah. Saya faham Tanah Rizab Melayu is tanah yang direservekan untuk Bumiputera lah. Maknanya semua orang Melayu layak untuk apply Tanah Rizab tu lah. Itu yang saya faham lah. Tanah yang kerajaan tapi reserve untuk kepentingan orang Melayu lah. Benda tu sepatutnya tak boleh dikomersialkan dan khusus untuk in future lah. Bangsa Melayu dia nanti kalau tak dijaga mungkin bangsa Melayu akan hilang tanah lah macam kepada orang-orang daripada luar lah. Tak tahu sangat tapi saya boleh kata Rizab Melayu ni adalah satu tanah yang dikhususkan untuk orang Melayu je lah. Macam saya beli rumah kan untuk Rizab Melayu dan dalam taman tu oleh kerana Rizab tu Rizab Melayu, semua orang Melayu lah. Orang lain bukan orang Melayu tak boleh tinggal kat situ lah. Baiklah saudara, itu tadi tinjauan orang ramai mengenai Tanah Rizab Melayu. Sedikit sebanyak kita telah ketahui secara umum mengenai pemahaman orang ramai dan lebih jelas lagi sudah tentu tetamu yang dibawa khas hari ini. Itu selamat datang Datuk Dr. Kamarul. Lebih boleh memperjelaskan kepada penonton dan juga orang ramai di sana mengenai Tanah Rizab Melayu. Tadi Datuk sendiri ada melihat pandangan orang ramai mengenai Tanah Rizab Melayu dan mungkin Datuk sendiri boleh memperincikan dengan lebih jelas apakah itu definisi Tanah Rizab Melayu itu sendiri. Pada asasnya saya tertarik kerana sebilangan besar daripada tetamu-tetamu yang kita temuduga tadi itu telah memberikan pandangan masing-masing yang tak jauh sebenarnya daripada apa yang sebenarnya definisi mengenai Tanah Rizab Melayu ini. Tapi pada asasnya Tanah Rizab Melayu ini adalah merupakan satu kelompok tanah yang diasingkan dengan tujuan untuk pembangunan bagi orang-orang Melayu. Dan tanah ini diasingkan kerana ini adalah permintaan khusus daripada Raja-Raja Melayu sewaktu menandatangani Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957 itu, yang mana Raja-Raja Melayu berkehendakkan pada ketika itu supaya ada tanah-tanah yang dikumpulkan dan dihaskan untuk orang-orang Melayu di setiap negeri. Jadi ini bermakna tanah tersebut adalah satu tanah yang berstatuskan milikan orang Melayu dan sepatutnya dia tidak boleh dijual. Dan kalau nak dijual pun dijual kepada orang Melayu dan pembangunannya juga adalah untuk kepentingan orang Melayu. Tak kiralah sama ada pembangunan itu bersifat komersial ataupun bersifat perumahan dan sebagainya, tetapi yang dimaksudkan itu ialah tanah ini adalah untuk orang Melayu bagi menjaga kepentingan orang Melayu. Okay. Jadi
kita lihat sekarang pembangunan tanah reserve ini masih kurang memberangsangkan. Jadi mengapakah terjadinya perkara begitu? Sepatutnya kalau diikutkan tanah reserve Melayu hendaklah dibangunkan supaya ia dapat menjana ekonomi penduduk Melayu itu sendiri. Sebenarnya dari segi kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri memang menyediakan tanah itu, ya, telah memperuntukkan tanah itu kepada orang-orang Melayu. Dan sama ada peruntukan itu dalam berbentuk tanah kurnia ataupun tanah anugerah ataupun tanah kelompok, tetapi yang pastinya ialah tanah-tanah tersebut memang telah pun diberikan dengan tujuan untuk membolehkan orang-orang Melayu membangunkan tanah-tanah ini. Dan masalah utama yang menjadi bebanan kepada kebanyakan daripada pemilik tanah ini yang terdiri pada orang Melayu ini ialah kebanyakan tanah yang diberi itu adalah tanah dalam bentuk yang asli lah. Maknanya dia berhutan, kalau dia berpaya itu berpaya lah, dan kalau dia itu berbukit, berbukit lah. Jadi dia tidak berserta sekali dengan kemudahan infrastruktur seperti dibuatkan dulu perataan tanah ataupun ditarah dulu bukit-bukit itu dan sebagainya. Jadi dia tidak ada aktiviti yang sedemikian. Jadi untuk orang-orang Melayu ini hendak mengerjakan tanah itu, maka sudah tentu melibatkan kos, ya, dan memerlukan perbelanjaan yang besar. Dalam konteks ini ada setengah-setengah juga daripada kalangan orang-orang Melayu itu boleh membangunkan tanah itu dan kebanyakannya untuk tujuan pertanian, seperti contohnya perladanan sawit, getah dan juga sawah padi. Dan ada juga menggunakan tanah-tanah itu untuk tujuan perumahan dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun dalam konteks ini disebabkan kerana pemberian tanah ini adalah secara individu. Ya, maksudnya katalah dia memberikan tanah sebanyak 10 hektar kepada sipulan-sipulan. Jadi untuk seorang individu tersebut membangunkan tanah itu dengan kapasiti yang ada, sudah tentu ada banyak kelemahan dan kekurangannya. Maka perlu dilihat bagaimanakah kita boleh memaksimalkan kapasiti pemilik tanah itu supaya dengan itu pemilik tanah ini dapat membangunkan tanah tersebut dengan tujuan-tujuan yang menguntungkan. Dan saya difahamkan SPNB sendiri mempunyai cadangan untuk membangunkan tanah reserve yang tidak dibangunkan bagi tujuan menyelesaikan masalah pemilikan rumah dalam kalangan orang Melayu sendiri. Jadi bagaimanakah ia akan memberi manfaat kepada orang ramai, terutama yang belum memiliki rumah sendiri, memandangkan harga rumah semakin hari semakin naik? Kita mempunyai banyak pengalaman dalam membangunkan perumahan dalam kawasan Tanah Reserve Melayu ini. Sebagai contohnya program Rumah Mesra Rakyat kita, yang mana kita memberi fokus kepada pemilik-pemilik Tanah Reserve Melayu yang mempunyai katalah tanah-tanah lot di kawasan perkampungan tersusun dan sebagainya. Jadi kita bangunkan tanah-tanah lot ini dengan mendirikan rumah-rumah di bawah program Rumah Mesra Rakyat. Dan sudah tentulah apabila tanah-tanah lot ini kita bangunkan dengan Rumah Mesra Rakyat, maka dia boleh mendatangkan manfaat kepada pemilik tanah itu. Dari satu segi dia mendapat sebuah rumah, dan dari satu segi yang lain nilaian tanah itu juga akan meningkat kerana tanah tersebut telah pun dibangunkan walaupun hatta sebiji rumah sekalipun. Tapi ada juga dalam beberapa perkara kita membangunkan projek perumahan di atas tanah reserve Melayu. Ya. Projek perumahan ini bukan rumah-rumah sesebuah di bawah projek Rumah Mesra Rakyat tadi, tapi ini adalah projek rumah mampu milik, yang mana kita bangunkan rumah mampu milik kita di atas tanah reserve Melayu dan kita bekerjasama dengan pemilik tanah itu. Dan cabaran kita sudah tentu di pihak SPNB ialah bagaimana kita mahu menjual rumah-rumah tersebut. Kerana syarat yang dikenakan ke atas tanah reserve Melayu, dia mesti dijual kepada orang-orang Melayu. Tapi dalam konteks ini SPNB tidak ada masalah kerana kita dapat melihat bahawa kebanyakan daripada pembeli-pembeli rumah SPNB pun adalah terdiri daripada orang-orang Melayu juga. Jadi maknanya dalam konteks ini apabila kami nak membangunkan perumahan dalam kawasan Tanah Reserve Melayu, hakikatnya ialah ia menguntungkan. Dia menguntungkan bukan sekadar kepada pembeli, kerana pembeli itu adalah orang-orang Melayu dan Tanah Reserve Melayu ini biasanya harga nilaiannya adalah lebih rendah berbanding dengan harga pasaran. Tetapi yang keduanya juga dia memberi peluang kepada
pemilik tanah tersebut membangunkan tanah itu dengan baik. Dan yang ketiganya kepada SPMB, sudah tentu kita pemaju yang tidak berteraskan keuntungan dan kita adalah pemaju sosial. Jadi sikit sebanyak kita boleh memberikan kelebihan kepada orang-orang Melayu khususnya dalam menepati sasaran kita memperbanyakkan aset-aset milikan Melayu dalam negara ini. Okey. Jadi setakat ini bila sebilangan besar tanah rizab Melayu kini berada di kawasan mana ataupun negeri mana yang paling banyak mempunyai tanah rizab ini sendiri? Secara keseluruhannya tanah rizab Melayu di seluruh negara ada lebih kurang sebanyak 4 juta hektar lebih kuranglah di seluruh negara. Dan daripada 4 juta hektar itu, Kelantan adalah yang paling terbesar sebanyak 1.3 juta hektar. Yang keduanya adalah Kedah sebanyak hampir 900,000 hektar. Dan yang ketiganya adalah Perak sebanyak hampir 800,000 hektar. Jadi kalau nak dirangkumkan ketiga-tiga negeri ini, kita mendapati negara-negeri utara dan negeri pantai timur adalah pemilik yang mempunyai pemilik tanah rizab Melayu yang terbesar. Dan selain daripada itu juga kita mendapati bahawa di negeri Pulau Pinang dan Melaka memang tidak ada tanah rizab Melayu kerana sewaktu daripada penubuhan itu memang dia tidak ada peruntukan khas untuk tanah-tanah rizab Melayu di kawasan itu. Cuma yang menariknya ialah di Kuala Lumpur sendiri kerana kita telah mendapat maklumat di Kuala Lumpur sendiri sebenarnya mempunyai banyak tanah rizab Melayu yang boleh dibangunkan. Dan kadang-kadang kalau kita fikir sekiranya kita boleh membangunkan tanah-tanah rizab Melayu di Kuala Lumpur dengan menyediakan perumahan yang mampu milik kepada orang-orang Melayu, maka saya fikir sikit sebanyak boleh menjawab persoalan sama ada ke tidak rumah-rumah mampu milik khasnya untuk orang-orang Melayu di Kuala Lumpur. Okey. Baik. Datuk, tidak dinafikan ada juga yang orang ramai yang kurang peka tentang tanah rizab ini sendiri dan seperti Datuk katakan tadi, kalau ingin menjual tanah tersebut harus jual kepada orang Melayu dan ada juga terdapat sesuatu kes yang di mana mereka berkeras untuk menjual tanah rizab ini kepada kaum bukan Melayu. Jadi sedikit komen dari Datuk. Ya, ada beberapa keadaan tidak boleh dinafikan tanah-tanah rizab Melayu ini diubah statusnya ataupun tarafnya dengan kebenaran kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Katalah kalau keperluan mendesak dalam satu-satu tempat ataupun lokasi di Kuala Lumpur ini sebagai contoh dan tanah itu telah dikategorikan sebagai tanah rizab Melayu, maka mungkin sukar dia nak melaksanakan katalah program pembangunan yang terbuka, maksudnya jualannya tanpa mengira kaum. Jadi dalam konteks ini ada beberapa tanah yang dimiliki oleh orang Melayu yang telah diubah, dipinda taraf dan statusnya kepada tanah yang boleh dibangun dan dijual kepada semua. Dan sepatutnya kalau mengikut daripada utusan Malaysia pada hari ini, saya difahamkan bahawa tanah-tanah rizab Melayu ini telah pun berkurangan sebanyak 12% berbanding dengan 24% ya pada tahun 1931. Tetapi dalam konteks ini saya berpendapat sepatutnya kerana dalam perjanjian dalam perlembagaan persekutuan itu dia kena memberi ruang kepada pemilikan tanah orang Melayu sehingga 50%. Jadi kalau pada masa itu dia telah berjaya mencapai 24%, sepatutnya kalau kurang kepada 12% mestilah digantikan. Jadi kita tidak pasti sejauh mana kerajaan-kerajaan negeri yang telah mengubah atau meminda status itu telah menggantikannya dengan tanah-tanah yang lain. Cuma pada pendapat saya sewajarnya tanah-tanah rizab Melayu sekiranya telah dipinda untuk tujuan pembangunan dan tujuan-tujuan lain, sebaiknya digantikan dengan tanah-tanah yang lain supaya kuota peratusan itu sehingga 50% itu dapat dicapai bagi memastikan peluang kepada orang-orang Melayu untuk memiliki tanah di masa hadapan. Okey. Baik Datuk, dengan kos pembelian rumah yang semakin tidak masuk akal dan harga memang melampau, apakah inisiatif-inisiatif yang mungkin ada dalam perancangan SPNB selain program-program yang sedia ada dan dalam usaha meningkatkan lagi bilangan pemilik rumah sendiri di negara ini? Kita sekarang ini memberi tumpuan untuk memperbanyakkan lagi rumah-rumah mesra rakyat
dan juga rumah-rumah mampu milik. Yang khususnya yang berharga di bawah RM250,000 ini. Jadi sebab itulah sebagai contoh rumah mesra rakyat itu, kita sedang memikirkan bagaimanakah rumah mesra itu dapat kita kurangkan harganya kalau boleh mencapai kepada harga kos, walaupun bukan satu perkara yang mustahil tetapi mencabar, kerana kita dapat melihat kenaikan harga barangan dan juga masalah-masalah cost overhead yang terpaksa ditanggung oleh pihak kontraktor. Walaupun begitu, kita cuba mempelbagaikan segmen harga itu, memberi peluang kepada mereka untuk memiliki rumah mesra rakyat pada yang mengikut kategori kemampuan antara RM45,000 ke RM65,000. Manakala rumah-rumah mampu milik pula, kita sementelahan kita berbincang tentang Tanah Rizal Melayu, kita juga sedang cuba melihat kalau ada Tanah Rizal Melayu yang kita boleh bangunkan dengan usaha sama dengan pemilik tanah ini, dan kemungkinan kalau sekiranya itu boleh berlaku dan berdasar pengalaman dahulu, maka kita boleh perbanyakkan rumah-rumah mampu milik, khususnya dalam kawasan Lembah Kelang. Mana-mana Tanah Rizal Melayu dalam kawasan Lembah Kelang, beri peluang kepada SPMB untuk bangunkan, kita wujudkan usaha sama, dan saya yakin banyak rumah mampu milik kita boleh usahakan dan memberi peluang kepada lebih ramai orang Melayu menambah aset mereka melalui pemilikan rumah-rumah ini. Okey, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Kamarul Rashidan Saleh, Presiden Syarikat Perumahan Negara Berhad, kerana berkongsi mengenai Tanah Rizal Melayu dan peranan SPNB. Baiklah, terima kasih Datuk. Terima kasih.